Assalamualaikum sahabat. Kepada sahabat-sahabat yang ingin join dengan live saya ni, sembang-sembang santai sahabat. Assalamualaikum saya ucapkan kepada yang baru masuk dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada petang ini saya ingin bersembang santai sahabat tentang bagaimana kita mestilah menjadi seorang yang berkualiti, mempunyai minda yang berkualiti. Kita ambil cerita santai pada petang ni. Jika anda mempunyai minda yang berkualiti dan produktif, apa yang anda akan cari di TikTok? Apa yang anda akan cari jika anda mempunyai minda yang positif? Anda akan mencari sesuatu kebaikan dalam membuat video ataupun apa sahaja sahabat. Di sini maksudnya kita mestilah membina satu platform yang boleh memajukan lagi diri kita sahabat. Jika kita ambil kira sahabat, mempunyai minda yang kualiti, minda yang berkualiti akan melahirkan tindak tanduk yang berkualiti dan produktif. Kita ambil cerita sekarang ini. Hello my friend. Hello, you hear me, my friend? Hello. Hello, my friend. You hear me or not? Hello. You can introduce your name first. Hello. Introduce your name. Hello, you hear me? You introduce your name first. Hello. Hello, my friend. You hear me? Dia tak berapa dengar lah. Tak apalah, kita sambung cerita kita pada petang ni. Bagaimana kita nak membina minda yang berkualiti sahabat. Kita nak membina minda yang berkualiti, kita mestilah mempunyai minda yang positif dan matlamat yang positif. Matlamat yang jelas sahabat. Contohnya kita ambil kira tentang personal branding. Sekarang ni saya tekankan sahabat-sahabat nak pergi lebih jauh tanpa bergantung kepada sesiapa. Sahabat kena membina personal branding berdasarkan kepada ciri-ciri sahabat yang ada pada diri sahabat. Contohnya sahabat nak bina karakter diri berdasarkan apa yang kita ada dan potensi yang kita ada dan kecenderungan yang kita ada. Lagi satu, kita kena ambil kira sekarang ni, jika seseorang itu mempunyai minda yang produktif, dia akan menghasilkan tindak tanduk yang produktif. Kita ambil kira lah dalam pada kita membuat sesuatu pekerjaan. Contohnya, jika anda bekerja sebagai seorang pekerja, majikan anda memberikan anda tugasan. Contoh, anda kena menyiapkan 10 assignment dalam masa 2 jam. Tetapi, jika minda anda tidak produktif, anda tidak mampu untuk menyiapkan kerja yang diberikan oleh majikan anda yang selama 1 jam ataupun 2 jam yang diberikan tugasan yang diberikan. Ini bermaksud, jika kita tidak mempunyai minda yang produktif dan tidak akan dapat melahirkan ciri-ciri yang produktif sahabat. Jika seseorang yang produktif, ia akan diberi apa sahaja tugasan, ia akan dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Di sini saya tekankan kepada sahabat, jika kita berjaya membina personal branding, kita masuk ke dalam TikTok ni bukanlah semata-mata untuk mencari followers. Jika kita beratkan kepada jumlah followers tapi kita tidak mempunyai minda yang produktif,
kita hanya dapat jumlah following yang ramai, tapi followers yang ramai tidak akan dapat memberi erti jika tidak mereka pun tidak mempunyai minda yang produktif. Kita di sini nak mendapatkan minda yang produktif. Minda yang produktif ni bermaksud sahabat-sahabat semua dapat menghasilkan konten yang baik dan imej yang baik. Jika kita membuat sesuatu pekerjaan, sahabat, nak pergi lebih jauh, karakter yang baik dan minda yang produktif, sahabat. Contoh sekarang, sahabat adalah newbie di TikTok. Sahabat buat personal branding yang terbaik dan menarik dan berkualiti. Secara tak langsung, sahabat akan dapat followers berdasarkan karakter sahabat. Bukannya dapat followers semata-mata untuk cukupkan kuota. Jika kita buat TikTok, buat video berdasarkan kepada nak mencukupkan jumlah kuota followers, saya rasa kita tidak akan dapat menghasilkan konten yang produktif. Konten yang produktif ni bermaksudnya sahabat tak perlu bergantung kepada sesiapa untuk follow sahabat, tapi kerana ciri-ciri konten dan personal branding yang sahabat buat, itu yang akan dapat menarik perhatian umum. Jika konten sahabat yang terbaik, sahabat tak perlu takut. Akan ada orang follow sahabat berdasarkan konten yang sahabat ketengahkan. Jika sahabat buat konten tak menarik dan tak ada bermatlamat, tak produktif, walaupun kita orang follow kita, tapi follow hanya kerana simpati. Saya rasa kalau kebanyakan kita tak menghasilkan satu benda yang produktif di dalam video kita ataupun personal branding kita, kita dapat pengikut walaupun ramai, tapi tak menjamin boleh pergi lebih jauh, sahabat. Sekarang ni kita bercerita satu-satu akaun tu kita nak pergi long term. Bila akaun kita nak pergi long term, jangka masa panjang, bukannya short term, hanya bertapak short term, kita mesti mempunyai credibility, keyakinan dan minda yang produktif. Segala apa konten yang kita buat terbaik berdasarkan potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk kita ketengahkan. Bagi saya, kalau sesiapa nak like dan komen pada video saya, mestilah konten tu yang memberikan manfaat, konten yang boleh pergi lebih jauh, bukannya short term. Jadi di sini, jika kita terkejar-kejar nak mencari followers, kita konten yang produktif, sahabat. Jadi saya lebih tekankan ini, sahabat tidak perlu fikirkan tentang followers yang ramai. Biar kita produktif, sahabat. Kerana seseorang yang produktif, ia akan dapat menghasilkan benda-benda yang produktif, perkara-perkara yang produktif untuk long term. Kita ambil perkara long term, bukannya short term. Jika sahabat tak dapat membina personal branding dan membina karakter diri berdasarkan kepada benda ciri-ciri produktif, sahabat tak dapat menghasilkan VTT yang produktif. Sahabat kita diragukan akan hanya dapat bertahan dalam short term. Short term ni kita bertahan selama jangka masa pendek. Sekarang ni kita nak bina personal branding yang long term. Apa sahaja yang kita beri bermatlamat jauh. Biar kita ada followers, contohnya followers hanya 5,000, tapi followers yang berkualiti, yang boleh support betul-betul. Followers yang berkualiti dan sebagai
host yang berkualiti ataupun contohnya ia akan menerapkan